Hai Sobat Ekstrada, masih pada napas kan? Semoga sehat dan saldo ATM meluber. Sorry banget, Ekstrada sempat ngilang kayak Avatar. Tapi buat comeback ini, Ekstrada bawain film yang plotnya bikin ginjal bergetar. Film ini dari kisah nyata tentang desa yang digosting kemerdekaan. Bayangin warga kena prank penjajah, kerja rodi 16 jam kayak Romusa, nggak dikasih makan, minum, apalagi uang lembur. Nasib gadis desanya lebih apes, pilihannya cuma dua, dipulangkan ke Tuhan lebih cepat atau dijadikan mainan nafsu anak jenderal yang red flag parah. Tapi kalem, endingnya bakal bikin kalian puas lahir batin. Gak usah basa-basi, siapin mental kalian, karena emosi kita bakal diajak roller coaster dari ketawa miris sampai nangis bombay. Yuk kita sikat ceritanya. Kisah ini bermula pada 11 Agustus 1947 di kota Puliangudi, tepatnya 4 hari sebelum India merdeka. Di sebuah kantor pemerintahan, terlihat seorang calon wali kota mendesak atasannya untuk segera mencetak surat PHK Jenderal Robert, seorang penguasa tiran yang menguasai desa Sengadu, agar angkat kaki tepat tanggal 15 Agustus nanti. Complications Vadupola? No sir, let me explain. Sure. செங்காடு கிராமத்துல விளையிற பட்டிசா பருத்தி தான் உலகத்திலேயே மிக வெண்மையான பருத்தி. Sesuai kesepakatan tingkat tinggi, momen kemerdekaan berarti seluruh aset dan wilayah harus dikembalikan ke tangan rakyat India. Ready பண்ணுங்க. England serba sign பண்ற authority General Robert கொடுக்குறேன். Para petinggi Inggris dengan sportif menyerahkan surat mandat tersebut tanpa banyak drama. Bagi pemerintah lokal India, desa Sengadu adalah aset negara karena penghasil kapas putih terbaik di dunia. Surat sakti PHK itu kemudian mendarat di tangan polisi senior bernama Kalan. Kalan yang digadang-gadang bakal menggantikan posisi Jenderal Robert, nyengir lebar kayak dapet jackpot. இன்னும் 4 நாள்ல நீ தான் அந்த ஊருக்கு இன்சார்ஜ். It's an emergency. Misi dia sebenarnya simpel tapi vital. Anterin surat itu ke desa Sengadu, sekalian sebarin spoiler kalau warga di sana bakal bebas dari Romusa. What the hell? செங்காடு கிராமத்துக்கு இன்னும் சுதந்திரம் கிடைக்க போற விஷயமே. Malam itu juga 3 anak buah Kalan langsung tancap gas. Masalahnya desa Sengadu ini letaknya di pelosok yang Google Maps aja angkat tangan. Jalurnya lebih cocok buat uji nyali jurit malam daripada jalan santai. Butuh 12 jam jalan kaki. ராபர்ட் இந்த ஊருக்கு பண்ணதும் ஒண்ணுதான். அட பாவிகளா, சுதந்திரம் கிடைக்க போறது தெரிய வேண்டிய ஊருக்கே இன்னும் தெரியாம இருக்க. Besoknya tepat tanggal 12 Agustus. Matahari baru saja terbit, tapi keringat warga Sengadu sudah bercucuran deras. Bayangkan mereka dipaksa kerja rodi 16 jam nonstop dari subuh buta sampai malam, tanpa uang lembur apalagi BPJS. Hari itu nasib sial menimpa seorang bapak yang saking lelahnya nggak sengaja nyiram air panas ke badannya sendiri. Sambil menahan perih, ia memohon izin istirahat 5 menit saja, durasi yang lebih singkat dari iklan YouTube. Bukannya kasihan, Robert malah ngamuk. Bagi si penjajah serakah ini, 5 menit waktu istirahat sama dengan kerugian Rp300.000 zaman sekarang.
Siapapun yang berani komplain atau sekedar napasnya kedengeran capek bakal langsung dapat hadiah. ஐயா பெரிய ஆளு சுதந்திரம் கிடைச்சது Robert ini bukan sekedar jahat, tapi sudah level psikopat. Kalau ada yang berani melawan, dia bakal menghabisi orang itu pelan-pelan sebagai tontonan gratis buat nakutin warga lain. Rekornya ngeri, dia pernah mengalam bakakan 2000 orang cuma buat ngasih shock terapi ke jutaan rakyat jajahan lainnya. Produksi kapas turun dikit, siap-siap direbus. Kabur dari kerjaan, say goodbye sama kaki utuh. Satu-satunya hiburan warga di sana cuma nyanyi bareng sebelum tidur. Itu pun dengan kondisi fisik yang memprihatinkan. Hampir semua warga punya oleh-oleh dari Robert. Mulai dari bekas cambukan, tangan buntung gara-gara buang ingus sembarangan, sampai mulut yang dirobek cuma gara-gara bersin di depan penjajah. Suasana makin horor ketika malam itu terdengar jeritan seorang ibu. Ternyata suaminya sedang nekat mengubur putri sendiri di belakang rumah. Si ayah beralasan putrinya sudah balik dan dia lebih rela anaknya pindah alam daripada jadi cemilan nafsu Justin, anak Robert yang kelakuannya kayak predator. Nenek sesepuh desa akhirnya kasih solusi cerdas. Daripada ditumbangkan, mending anak gadis yang sudah dewasa didandani kayak cowok atau pura-pura kena penyakit cacar biar Justin jijik. Si ayah pun setuju dan malam itu juga mereka gelar ritual penyucian secara diam-diam. Di tempat lain, Pak Kades Jamin lagi ziarah bareng putranya dan warga untuk mengenang 10 tahun putrinya. Apesnya mereka papasan sama Justin yang baru pulang berburu. Melihat patung dewa yang estetik, si anak manja ini malah minta patung itu buat dijadikan asbak. Putra Jamin udah mau ngajak gelut, tapi langsung ditahan bapaknya yang cari aman. Very soft. அப்படியே ஒரு அழகான பொண்ணை டச் பண்ற ஃபீல் இருக்கு. Di tengah ritual penyucian, tiba-tiba muncul pemuda tengil bernama Parma. Dia ini kerja di rumah Justin dan ngancem bakal bocorin rahasia kalau enggak dikasih jatah preman. Warga yang ketakutan langsung nyogok Parma pakai hasil tani. Parma yang emang lagi mager dengan senang hati menerima upeti itu tanpa perlu capek kerja. ஏதோ கும்மி அடிச்சு பாடிட்டே வைப்பீங்கல்ல அப்படி வையேன் என்ன Setelahnya, Parma diam-diam mengintip seorang gadis. Ternyata gadis itu adalah Mali, yaitu putri dari Pak Kades Jamin. Jamin sengaja bikin berita hoak kematian putrinya sendiri, biar Mali aman dari radar buaya darat si Justin. Parma yang memendam rasa suka ke Mali menyuplai skincare tradisional dari warga biar Mali tetap glowing. Mali pun membalas dengan ngasih bekal makanan enak. Rahasia besar ini cuma diketahui keluarga inti Parma dan sahabatnya Duti. Masuk tanggal 13 Agustus, penderitaan berlanjut. Seorang istri kebelet pipis tapi takut izin. Suaminya cuma bisa celingukan memantau situasi. Aturannya emang gila, siapa yang berhenti kerja, siap-siap kena mental dan fisik sama pengawas. Jongnya hari itu penyamaran Yana sebagai cowok ketahuan. Justin yang baru pulang berburu nampak jijik lihat para gadis yang terkena cacar. Saat sedang menahan sakit, mata elang Justin langsung nangkap punggung Luciana.
Penyamaran terbongkar. Justin langsung tahu kalau itu mangsa empuk buat cemilan di dalam kamar. Orang tua Yana yang berusaha ngelindungin anak mereka langsung didor di tempat oleh Robert. Yana yang hancur hatinya terpaksa ikut si predator demi nyelamatin nyawa adiknya. Di sisi lain hutan, nasib 3 polisi pembawa surat kemerdekaan berakhir tragis di perut hewan buas. Parma yang lihat Yana dibawa ke kamar Justin cuma bisa diem gak berdaya. Warga desa Sengadu kembali berduka massal. Mereka cuma bisa pasrah meratapi nasib. Parma yang coba ikut bela sungkawa malah diusir warga. Mereka nggak percaya sama simpati palsu Parma. புலம்பிட்டு கிடக்கிறதுக்கு ஒரு தடையாவது ஏத்துட்டு சாவுங்க. அதான உன் ஆசை. உனக்கு ஜமீனுக்காக நாங்க செத்துறணும். அம்மா பத்தி ஏம்ல பேசுற? முதல்ல உங்களை கொண்டு வந்தீங்களா? வெட்டி போடுங்க. ஆளை போய் பாத்துக்கோ. அவன் அடிச்சு கொண்டு பார்த்தா நாம அடிச்சுக்கிட்டு சாவணுமா? 10 tahun yang lalu, Parma dan ibunya pernah datang ke desa Sengadu minta tolong tapi malah dicuekin. எங்க அவ? போய் எல்லாம் வீட்ல தேடுங்க. Where is she? எங்க அவ? போய் எல்லாம் வீட்ல தேடுங்க. Alih-alih dibantu, warga desa malah ngebocorin persembunyian mereka ke petugas. Ibu Parma yang gak mau dinodai inspektur bule memilih lockout dengan cara menahan napas. Sejak tragedi itu, Parma tumbuh dengan dendam membara kepada pengecut-pengecut di desa Sengadu. Parma sempat balik ke desa asalnya. Dengan status sebatang kara, Parma malah luntang-lantung kelaparan karena gak punya skill bertahan hidup. Akhirnya dia pingsan dan tanpa sadar kembali lagi ke wilayah Sengadu. Mali kecil yang nemuin Parma langsung gercep ambil makanan dari rumahnya. Parma makan lahap banget kayak orang belum ketemu nasi setahun. Mali yang iba ngajak dia pulang, tapi Jamin langsung ngusir karena beda kasta. Dadada, sabdu. ஏய் எங்க வந்து தின்னுட்டு? தெருல உள்ள வந்து உட்கார்ந்து போ. Untungnya ada Pak Sutri, nenek dan kakek baik hati yang mau nampung Parma. Seminggu kemudian, Parma dapat kabar kalau Mali meninggal kena cacar. Dia nangis kejer, bikin ibu Mali nggak tega dan akhirnya bongkar rahasia kalau kematian itu cuma prank demi keselamatan. Parma disuruh sumpah tutup mulut. ஜமீனுக்கோ என் பசங்களுக்கோ தெரியக்கூடாது. ஊர்ல யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது. Sejak itu, mereka tumbuh bareng sampai benih-benih cinta muncul.
Bahkan Parma ngelukis wajah Mali di dadanya. Balik ke masa kini, tanggal 14 Agustus 1947, sehari sebelum India merdeka. Jamin nyuruh warga ke kota untuk belanja keperluan Robert. Ancamannya ngeri, kalau telat balik, keluarga di rumah bakal pindah alam. Di kota, calon wali kota mulai panik dan nyuruh polisi Kalan turun gunung langsung karena tim sebelumnya hilang kontak. எங்காடு போறேன் சாயங்காலத்துக்குள்ள அங்க போயிருவேன் நாளை காலையில மீட்டிங்ல ராபர்ட் துரை இங்க இருப்பாரு. Tanpa sepengetahuan Robert, kurir desa diam-diam bawa harta yang disembunyiin Jamin. Apesnya dia kepergok Parma dan Duti. Sang kurir akhirnya jujur kalau barang itu adalah mas kawin buat calon suami Mali di kota. Parma langsung patah hati. Ternyata selama ini dia cuma jagain jodoh orang. Fun fact, di India emang cewek yang modalin nikah. Parma yang tadinya mau bicara cinta ke Mali, mendadak sadar diri. Dia milih mundur teratur biar Mali bisa hidup bebas dan bahagia di kota. Tapi drama belum selesai. Saat keluarga Jamin lagi bahas pernikahan, si Justin tiba-tiba nongol dengan muka asem. Justin ngamuk gara-gara patung asbaknya telah hilang. Where is my statue? Pada saat itu pandangan Justin tertuju pada kotak dekat tempat sembahyang. Matanya langsung ijo pas lihat ada gadis cantik di dalamnya. Tanpa babi bu, dia minta gadis itu dibungkus bawa pulang. Jamin memohon sambil nawarin harta. Tapi Justin yang sudah sultan dari lahir menolaknya. Robert pun nolak tawaran Jamin karena tumben-tumbenan anaknya nafsu banget sama satu cewek. நான் வேட்டைக்கு கிளம்பணும். வேற வழி இல்லடா. Go and fetch her right now. Jamin yang terpojok minta waktu sehari buat bujuk putrinya. Sementara itu si kurir yang sudah sampai kota kaget setengah mati lihat bendera India berkibar di mana-mana. Mengetahui negaranya bakal merdeka nanti malam, si kurir nangis bahagia. Di kepalanya terbayang, besok warga desa bisa pipis dengan tenang, minum kalau haus, dan gak perlu lagi ngubur anak gadis mereka. Warga kota ikut sedih dengar cerita betapa malangnya nasib warga Sengadu. Kembali ke desa, Parma nguping rencana busuk Jamin yang lebih mentingin harta dan jabatan daripada putrinya sendiri. 300 வருஷமா காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். சுத்தி இருக்கிற 1000 ஏக்கர் சொத்து இந்த மக்கள் ஆள்ற அதிகாரம். Jamin ternyata mau ngubur Mali beneran biar gak diambil Justin sekaligus nutup aib keluarga. Mali yang kecewa sama ibunya yang pasrah merelakan hidupnya. Tapi Parma gak tinggal diam. Dia udah nyiapin terowongan tikus dan berhasil nyulik Mali sebelum dieksekusi. Saat keluarga Jamin mau ambil jasad, mereka panik karena Mali hilang di telan bumi. Biar Mali tidak benci ibunya, Parma mengarang cerita kalau ibu Mali ingin Mali tetap hidup. Ibu Mali akan cerita bahwa Mali kabur dari rumah dan berharap Robert dan Justin mengerti. Karena Justin bakal balik pagi, Parma nyembunyiin Mali di tempat paling gak diduga, lemari kamar Justin sendiri. Rencananya mau kabur pas warga tidur. Gak lama setelahnya, Parma tidak menyangka Justin pulang cepat karena dicolek harimau. Melihat luka anaknya, Robert yang panik langsung nyuruh Jamin bawa Mali sekarang juga buat obat hiburan Justin. Jamin,
நான் ஏற்கனவே ராபர்ட் கிட்ட சொல்லிட்டேன். இது நியாயமே இல்லை. Di ruang kerja Robert, polisi Kalan akhirnya sampai dan nyerahin surat kemerdekaan. Robert jelas nggak terima, lapaknya ditutup. நீங்க கிளம்புறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி உங்களை பத்திரமா கூட்டு போறதுக்கு Malangnya, Duty yang ingin memberikan minuman nggak sengaja dengar. Di kamar, Justin kaget plus girang nemu Mali di lemarinya. Mali yang mau dinodai melawan dan berhasil melukai tangan Justin. Melihat Mali diinjak, jiwa laki Parma bangkit. Dia tebas kaki Justin dan menghabisinya pakai patung dewa tepat di detik-detik India merdeka. Robert kemudian nyogok Kalan pakai emas segepok buat tutup mulut soal kemerdekaan. Robert harus ke kota buat urus perpanjangan kontrak sebulan lagi. Parma ngarang cerita lagi kalau Justin pergi ke hutan cari harimau yang colek dia. அப்புறம் திடீர்னு என்ன நினைச்சாருன்னு தெரியல, துப்பாக்கி தூக்கிட்டு அப்படியே வேட்டை கிளம்பிட்டாரு. Buat nutupin berita merdeka, Robert ngasih libur dadakan ke warga. Seolah-olah dia lagi kerasukan jin yang baik hati. Begitu Robert pergi, Parma langsung bersih-bersih TKP. Di saat satu desa takut sama bayangannya sendiri, cuma Parma yang berani angkat senjata. Di momen itulah Mali sadar kalau cinta Parma itu nyata. Meski Parma pura-pura cuek dan nyuruh dia nikah sama orang lain. Di jalan, Duty yang berhasil kabur mencoba kasih tahu warga soal kemerdekaan. Tapi karena bisu dan buta huruf, nggak ada yang ngerti. Dia pun jatuh pingsan. Kemudian warga desa malah salah fokus sama kecantikan Mali. Parma terpaksa bohong kalau Mali itu gadis kota buronan Inggris. இந்த பொண்ணு என்ன நம்புது, நானே போய் விட்டு யார் என்னன்னு கொஞ்சம் விசாரிக்கலவே. எல்லாம் விசாரிச்சாச்சு. Di tempat lain, kurir desa malah papasan sama rombongan Robert. Warga mulai ngespil kelakuan busuk keluarga Jamin yang pro penjajah dan tega numbalin Yana ke Justin. அந்த பாரமா பையன் சேவகன்னா சும்மா லேஸ்ல இல்ல, ராமனுக்கு அனும மாதிரி ஜமீன் கேட்டா மலையவே புரட்டி கொண்டு வருவான். Mendengar kebobrokan bapaknya, Mali akhirnya muak. Dia mutusin hubungan keluarga dan milih hidup mati bareng Parma walau hanya 1 hari. Dekapan hangat Mali membuat Parma luluh dan mereka jadian di tengah kekacauan.
Hari libur itu dirayakan warga dengan pesta rakyat dan syukuran. Kakak Mali sempat mau nyeret adiknya pulang, tapi langsung dihadang nenek angkat Parma. Ma. Mendengar Justin sudah lock out dari bumi, si nenek malah bangga banget sama cucu angkatnya yang punya nyali macan lawan penjajah. Beda sama warga lain yang mental tempe. Ternyata si nenek ini udah puasa ngomong sama suaminya selama 20 tahun gara-gara suaminya dulu lebih milih menumbangkan putri mereka daripada ngelawan Robert. Sementara itu, tim polisi di hutan membawa kuda Justin ke kota dengan bekas kain terbakar di ekornya. Bau-bau ketahuan mulai menyengat. Duty yang sudah sadar berusaha lagi ngasih kode soal kemerdekaan. Pakai bahasa isyarat, main tebak gaya, hingga drama pantomim. Tapi dasar warga desa kurang peka. Mereka tetap nggak paham kalau negara mereka udah bebas. Robert makin yakin kalau hilangnya Justin ada hubungannya sama Parma dan Jamin. வேட்டைக்கு போயிருக்கான்னு சொல்லி ஏமாத்திருக்கான் அவன். Dengan sadis, dia nge-lock out si kurir sebagai pelampiasan. Dia juga minta tambahan waktu ke inspektur pusat buat nyari anaknya. Padahal aslinya mau balas dendam. செங்காடு மக்கள் இப்ப வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற அதே வேகத்துல ஒரு நாளைக்கு 16 மணி நேரம் கண்டினியூவா வேலை செஞ்சா மட்டும்தான் சார் கொடுக்க முடியும். Parma sebenarnya kesal karena Mali tidak mau kabur ke kota bersamanya. Parma tidak peduli dengan hidup warga desa karena masih dendam soal ibunya. Tapi Mali jelasin fakta baru. Warga desa sebenarnya nyesel dan sering ziarah ke makam ibu Parma. Mereka yang dulu bocorin lokasi, bahkan motong jari telunjuk sendiri sebagai penembusan dosa. Mereka cuma takut anak gadis mereka diambil penjajah. Bareng orang pemerintahan India, Robert balik ke desa. Sialnya ada warga yang lihat Parma lagi ngubur jasad Justin. Warga itu sok berat dan lapor ke yang lain. Satu desa langsung gempar, takut kena imbas amukan Robert yang terkenal sadis. Warga tidak bisa membayangkan, karena buang ingus sembarangan aja potong tangan, apalagi sampai Justin pindah alam. Sebagai kades pengecut, Jamin malah nyuruh warga nangkep Parma dan Mali buat diserahin ke Robert. நீங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஜஸ்டின் துறையை ஏதோ பண்ணிட்டீங்கன்னு ராபர்ட் துறைக்கு சந்தேகம். Mereka kejar-kejaran kayak film Pasparius. Pas sembunyi, Yana berhasil menemukan mereka. Jika mereka meninggalkan desa, maka satu desa bakal on the way berjamaah ke akhirat seperti kedua orang tua Yana. 1 hari setelah merdeka, warga malah ngegebukin Parma ramai-ramai. எங்களுக்கெல்லாம் குடும்பம் இருக்கு. ஹரிச்சந்திர மகாராஜா இவரு சொன்ன மாதிரி செஞ்சிருவாரு. நாங்களாம் சாகணும்னு
Dengan sisa tenaga, Parma ngamuk dan bilang kalau warga itu kumpulan pecundang. Harusnya kalian makasih, predator anak kalian udah gue kirim ke neraka. Parma rela nyerahin diri asal Mali dibiarin pergi. காப்பாத்திக்கங்கடா அடிங்கடா ஆனா அவளை மட்டும் விட்டுருங்க கும்பிட்டு கேட்கிறேன். Jamin masih aja nolak hubungan anaknya sama kasta rendah. Tapi Ibu Mali akhirnya pasang badan buat putrinya. இந்த ஊரே உங்க பொண்ணை காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறப்போ உங்களுக்கு கௌரவம் தான் முக்கியமாயிடுச்சுல்ல. Sementara itu, tim Robert nemuin kuburan Justin. நாங்க பாத்துக்கிறோம். Robert ngamuk sejadi-jadinya, bahkan nembakin orang-orang pemerintahan India yang ingin mencegahnya balas dendam. Robert mengumpulkan seluruh warga. Parma mau ditancap ke tiang runcing, sedangkan Mali mau direbus. Stop! Do it! இல்ல, முதல்ல அவன் கண்ணு முன்னாடி அவளை கொண்டுடுங்க. Di detik-detik terakhir, warga yang selama ini diam akhirnya meledak. Dengan kemarahan yang sudah dipendam puluhan tahun, mereka saling klaim bahwa warga Sengadulah yang membuat Justin game over. Kakek angkat Parma maju duluan buat ngelindungin wanita desa, tapi tidak berdaya, dihajar oleh Robert. Jamin yang akhirnya sadar dan mau bela warga juga didor. நீ என்னடா சின்ன பிள்ளைகளை கொல்லுங்கற? Mendengar Robert dan tim akan mencicipi paruh wanita, para orang tua di sana nekat menaruh belati. ஆமையா உனக்கு பயந்து காட்டி கொடுத்த உசுறு வாழ நினைக்கல. Di tengah kekacauan, Duty diam-diam ngelepasin ikatan Parma. Duel maut terjadi. Robert yang terpojok dan kesakitan akhirnya ngemis ampun sambil teriak, India sudah merdeka. சுதந்திரம் கிடைச்சிடுச்சு. Polisi Kalan juga ngancem warga bakal dipenjara seumur hidup kalau nge-lock out aparat dari bumi. Pas warga tidak ada yang percaya dengan Robert dan polisi, Duty memberikan isyarat kode kemerdekaan lagi. Kali ini warga baru paham maksud dari Duty yang sebenarnya. Karena dosanya udah overload, para wanita desa maju dan menghabisi Robert tanpa ampun.
sedangkan anak buahnya diampuni. Tangis haru pecah di desa Sengadu. Setelah 300 tahun hidup dalam kegelapan, akhirnya mereka merasakan cahaya kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan film pun selesai. Intinya guys, kemerdekaan itu mahal banget. Nggak bisa dibayar pakai pay later. Karena modalnya nyawa, perjuangan, darah, dan air mata. Terbuktikan rakyat jelata kalau udah kepepet itu nekatnya jauh lebih ngeri daripada emak-emak bawa metik. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Dukungan kalian adalah bensin buat Ekstrada biar tetap semangat nyari film-film hidden gem kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya dan merdeka!